باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه الكرام مشايخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Khabar semua sihat? Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukur. Baik, kita sambung pengajian kita muka surat berapa? 17. Hukum akal ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Hukum akal. Hukum akal terbahagi kepada 3. Jadi dalam pengajian sifat 20 atau pengajian akidah kita ini, kita akan mempelajari tentang hukum-hukum, iaitu hukum akal, hukum adat dan hukum syarak. Jadi gunanya kita tahu hukum akal itu adalah untuk membezakan dengan hukum adat, supaya kita tidak tersalah dalam menghukum dalam kehidupan kita ini, supaya kita tidak tersalah. Tetaplah hukum syarak itu lain ceritalah tapi hukum akal dengan hukum adat mesti kena tahu beza sebab ada perkara yang pada adatnya itu kita boleh terima ataupun tak boleh terima, tetapi pada akal boleh jadi terima dan tak terima. Pada adat mungkin kalau orang yang jatuh daripada bangunan 10 tingkat jatuh, pada adatnya memang matilah. Pada adat itu hukum adat. Tapi pada akal ataupun hukum akal harus sahaja mati ataupun hidup. Tapi mungkin patah riuk lah. Tapi kalau pada adat mati. Kalau orang jatuh bangunan setinggi itu, pada adat. Pada akal boleh jadi hidup, tapi mungkin patah sana patah sini ke, ataupun koma ke, tapi tak terus mati. Itu pada akal. Sebab tu kita kena tahu beza antara hukum akal dengan hukum adat. Sebab itu dalam perkara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu perkara yang dinamakan mencari adat. Mukjizat para rasul, mencari adat, tapi harus pada akal. Itu mencari adat lah. Terbelah bulan, keluarnya air daripada jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu perkara yang mencari adat, tapi tidak mencari akal. Maknanya akal boleh terima dengan izin Allah Ta'ala. Jadi sebab itu kita kena tahu, wajib bagi
kita ni mukallaf, orang yang waras akalnya, mempelajari tentang hukum akal, mempelajari akidah. Jadi hukum akal terbahagi kepada 3, iaitu wajib, mustahil dan juga harus ataupun jaiz. Harus, wajib akal, mustahil akal, harus akal. Jadi wajib akal, apa dia definisi wajib akal itu? Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Maknanya perkara yang tidak diterima akal, ketiadaannya. Seperti wujudnya Allah Ta'ala. Maknanya akal tak boleh terima sekiranya tidak ada Allah Ta'ala. Akal kata wajib Allah Ta'ala itu wujud, ada. Itu wajib pada akal. Maksudnya wajib pada akal itu perkara yang tak boleh diterima akal ketidakadaannya ataupun ketiadaannya. Jadi bila akal tak boleh terima benda itu tak ada, maka wajib akal kata perkara itu ada. Itu maksud wajib pada akal. Yang kedua, mustahil akal. Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Perkara yang tidak diterima akal adanya. Apa dia adanya itu? Tadi kita dah kata wujud Allah Ta'ala, tapi adanya sifat binasa pada Allah Ta'ala, iaitu mustahil akal. Akal tak boleh terima jikalau kita katakan Tuhan Allah Ta'ala yang wujud itu tetapi binasa satu masa. Jadi itu mustahil akal. Akal tak boleh terima adanya sifat binasa pada Allah Ta'ala, ataupun adanya sifat lemah pada Tuhan pencipta, walaupun sikit. Maha suci Allah Ta'ala itu, Tuhan pencipta itu, daripada kekurangan. Maka kelemahan itu adalah kekurangan. Maknanya mustahil Tuhan pencipta itu ada kekurangan. Tak boleh, akal tak boleh terima. Itu mustahil akal. Kemudian harus pada akal, iaitu ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu, iaitu perkara yang boleh diterima akal adanya dan tiadanya. Maknanya akal boleh terima, ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Maknanya akal boleh terima dengan cara bertukar ganti. Seperti adanya alam ini, kalau tak ada alam ini pun tak apa, tapi pencipta itu tetap ada. Kita tak ada pun tak apa. Akal kata kita ni, kalau mak ayah kita tak berkahwin ke, ataupun kalau Allah Ta'ala tidak berkehendak jadikan kita, maka kita ni tak ada. Cuma hakikat sekarang ini kita ni dah ada. Tapi lepas ada ni, sampai masa tak ada. Makanya harus, hukumnya adalah harus. Kita ni daripada tak ada kepada ada, lepas tu tak ada balik. Ini harus hukumnya. Tetapi kalau yang mengadakan kita dan yang mematikan kita itu tak ada, mustahil akal lah. Mustahil. Contoh kalau kita katakan apalah, tak apa, kita ni contoh, jangan salah faham, contoh. Kita ada tapi mak kita tak ada, dan kita bukan lahir daripada mak kita, boleh terima? Tak boleh terima. Maknanya mustahil
akal. Mana kita lahir daripada mak kita. Itu kita lahir. Ya, kalau kita kata kita bukan lahir daripada mak kita pun dah mustahil. Apatah lagi kita ada ini tanpa pencipta. Lagi mustahil. Sebab itu kalau orang pengajian, kita mengaji sungguh-sungguh sifat 20 ni, banyak perkara yang boleh terungkai, banyak perkara yang terkunci boleh terbuka. Yang perkara-perkara persoalan tentang akal, logik akal itu, persoalan-persoalan tentang Tuhan, tentang pencipta, hanya boleh dirungkai dengan pengajian akidah. Dan lebih-lebih lagi pengajian sifat 20 yang kita mengaji sekarang ni. Jadi bila tak mengaji sifat 20, itulah yang jadi macam-macam pemikiran yang tidak mengikut kehendak Allah dan Rasul. Nak selamat akal fikiran, mestilah mengaji ilmu akidah, pengajian sifat 20. Selamat iman, selamat akal kita daripada berfikir yang bukan-bukan. Ya, kerana nak menguruskan akal supaya tak tersesat, ya, adalah dengan ilmu tauhid. Jadi sebab itu mustahaknya kita kena mengaji ilmu tauhid ni, ilmu sifat 20 ni. Ya, tak ada ilmu lain dah yang sekarang ini yang ada di muka bumi ni. Hanyalah ilmu pengajian sifat 20. Ada yang lain itu, tapi sangat susah, sangat sukar dijumpai. Contoh pengajian, ya, ilmu akidah ulama salaf. Bukan tak ada, ada, tetapi ilmu pengajian sifat 20 ini sudah pun diterima seluruh dunia, ya, sejak lagi daripada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menyebarkannya, dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi kedua-dua imam ini apabila menyebarkan pengajian, maka tersebarlah ilmu tauhid, ilmu akidah yang bersandarkan Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana waktu itu, ya, di sebelah Iraq sini, ya, masyhur ataupun waktu itu tersebarnya faham Mu'tazilah, sehingga kan di sebelah Uzbekistan pun tersebarnya faham Mu'tazilah. Maknanya faham Mu'tazilah itu, akidah Mu'tazilah sudah pun tersebar luas. Jadi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang membungkam balik, yang melawan balik, ya, akidah Mu'tazilah di sebelah sini, dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, ya, menentang faham Mu'tazilah di sebelah Uzbekistan. Jadi kedua-dua imam ini, ya, persamaan mereka adalah kedua-duanya menentang fahaman Mu'tazilah dan menegakkan fahaman yang mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi tidak ada lagi ulama mengatakan bahawa fahaman ataupun cara yang dibawa oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu sesat, Imam Abu Mansur Al-Maturidi itu sesat, ataupun tak ikut Quran dan Sunnah. Tidak ada. Melainkan setelah sekian lama waktu selepas itu, barulah timbul suara-suara yang sumbang, ya, tetapi waktu itu, ya, sudah banyak dah faham-faham yang tidak mengikut Al-Quran dan Sunnah. Justru itu, ya, Asy'ariyah dan Maturidiyah ini adalah akidah Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi pada awal kurun keempat, ya, bila tersebar akidah, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari,
Kemudian kurun keempat, kelima, enam, tujuh, lapan, sembilan, timbullah seorang ulama iaitu Imam As-Sanusi menghimpunkan kedua-dua cara daripada cara yang disusun oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dihimpunkan, maka jadilah sifat 20. Jadi itulah dia awalnya antara sejarah yang terawal, perhimpunan ataupun yang dihimpunkan menjadi 20 sifat itu adalah daripada Imam As-Sanusi, yang pada asalnya tidak digabungkan lagi, sebab jauh tu, sebelah sana sebelah sini jauh. Jadi bila sudah tersebar faham itu, maka ulama Imam Sanusi menghimpunkan, jadilah 20 sifat. 13 Asy'ariyah, 7 Maturidiyah, jadilah 20. Dihimpunkan kedua-duanya, dan tidak ada percanggahan yang merosakkan akidah, walaupun ada sedikit perbezaan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah, tetapi perbezaan itu bukan percanggahan yang dasar yang boleh mencacatkan akidah. Tidak, kedua-duanya sama, dasarnya adalah sama. Bezanya hanyalah dari sudut cabangnya. Potong dahan, potong cabang, pokok tak mati. Jadi beza pada cabang tidak merosakkan pokok itu. Kalau beza pada pokoknya, barulah pokok tu mati. Dia potong batang pokok, ambil lah. Tapi kalau sekadar cantas dahan, beza pada cabangnya, pokok tak mati lagi. Sebab itu perbezaan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah, semua perbezaan itu hanya pada masalah cabang, masalah furu', orang panggil istilah dia, bukan pada usul. Bukan pada masalah perbezaan dari segi usul, tidak, tapi perbezaan dari segi furu'. Jadi sebab itu pengajian ini mesti kita kena daulatkan sungguh-sungguh, mesti kita kena ambil cakna sungguh-sungguh, kerana banyak keruntuhan akhlak, banyak masalah-masalah yang timbul pada hari ini kerana tidak ambil cakna pengajian sifat 20, kerana tak belajar bersungguh-sungguh, kerana tidak mendaulatkan pengajian ini betul-betul. Jadi macam cacah merbah, banyak haru biru fahaman-fahaman yang tidak selari dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadilah macam-macam lah kita dengar, yang sesat tak sesat. Sebab apa? Sebab tidak kembali balik kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu adalah saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, nescaya kita tidak akan sesat. Dan yang utamanya pula, pengajian akidah ini adalah pengajian dasar, awwaluddin ma'rifatullah, kata ulama. Dan pengajian yang mengikut Al-Quran dan As-Sunnah yang ada pada saat ini adalah pengajian sifat 20. Bukannya yang lain tak ada, ada. Tetapi yang ada sekarang ini, yang tersebar luas sekarang ini, yang diterima, yang datang masuk ke tanah Melayu kita ataupun seisi dunia, yang majoritinya 80 ataupun 90% umat Islam atas muka bumi ini, pengajian akidahnya adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Bila tak mengaji pengajian sifat 20 inilah akan berlakunya macam-macam, mudah menjadi sesat, mudah menyesatkan orang. Diri sendiri mudah jadi sesat ataupun mudah menyesatkan orang lain. Ini masalah dia. Bila tak mengaji betul-betul. Kalau kita tak boleh mengajar orang, kita bantulah supaya pengajian sifat 20 ini ditegakkan, tertegak dalam masyarakat. Biar masyarakat semua tahu, ini pengajian asas, fardu ain, dasar kehidupan
iaitu tauhid, akidah. Sebab itu asal perjuangan Nabi SAW selama 13 tahun adalah akidah, bab tauhid. 13 tahun Nabi berdakwah, menegakkan kalimah thayyibah, dakwah tauhid. Lepas tu barulah sembahyang, solat semua. Kukuhkan, teguhkan akidah. Ya, itu. Kita kena ni baliklah. Pengajian akidah ni memang kena cakna, kena daulatkan balik sungguh-sungguh. Sebab sekarang ini dipandang sepi. Satu dipandang sepi, satu lagi fahaman lain yang dah naik tocang. Itu masalah dia. Jadi ada bila faham yang dah naik tocang, masyarakat awam pun dah keliru, dah pening dah. Yang itu kata macam ni, ini kata macam ni, itu kata macam ni, dah macam-macam. Tu timbullah pula timbul macam-macam lah. Berzikir pun boleh jadi sesat. Dan macam mana? Ini masalah. Jadi sampai kata ada yang kata pengajian sifat 20 tidak ada keperluan. Tak ada keperluan. Pengajian sifat 20 ni hanya orang kata apa, konten ataupun konteksnya hanya sesuai zaman itu saja. Siapa cakap begitu? Tak sesuai zaman sekarang ni pengajian sifat 20. Habis yang mana sesuai? Cuba bagi tahu. Kalau kata tak sesuai mengaji sifat 20 sekarang ni, pengajian tauhid akidah mana yang sesuai? Cuba bagi tahu. Ada satu kitab, ada satu orang kata apa, teks yang boleh diguna pakai, yang sesuai untuk zaman sekarang ni. Kalau ada, bolehlah share, kongsi. Jangan cakap je. Sedangkan pengajian sifat 20 ni sampai sekarang pun relevan. Sampai sekarang masih relevan. Tak ada pula kata tak sesuai. Ada tu tinggi saja je. Tapi dia kata pengajian sifat 20 apa dia? Allah wujud, lawannya tiada. Itu je ke kita mengaji? Betul ke yang tu je? Itu saja. Jadi dia bawa cerita, kata pengajian sifat 20 ni tak berapa nak relevan. Allah wujud, lawannya tiada. Takkan sampai situ je pembacaan dia. Allah wujud, lawan tiada, itu untuk budak tadika. Sebab Imam Al-Ghazali sudah pun letak tangga pembelajaran ataupun sukatan pembelajaran sifat 20 ni sesuai dengan akal fikiran umum seseorang. Untuk budak tadika, ialah Allah wujud, lawannya tiada. Hafal je lah dulu. Tadika mana nak faham lagi hukum akal dia tak ada, tak sampai lagi. Sebab itu pengajian Imam Ghazali dah letak sukatan. Tak ada pula ADMAT diajar kat sekolah rendah. Ada matematik tambahan mengajar budak sekolah rendah, boleh? Tak boleh. Samalah juga pengajian tauhid pun macam tu. Sudah ada sukatan dia. Tapi bila dia cuba nak meremehkan, merendahkan pengajian sifat 20, dia cubalah bawa begitu. Ini masalah. Sedangkan inilah dia yang menyelamatkan akidah. Kita tak payah ambil dunia lah, kita ambil tanah Melayu kita. Yang selamatkan akidah masyarakat Melayu daripada penjajah. Ini dia. Tengok negara sekitar kita, banyaklah habis kena jajah. Kalau tengok Filipina dulu, kalau asalnya itu 90% Islam, sekarang Kristian majoriti. 400 tahun Portugis, Belanda, Jepun, British masuk, bukan sekadar nak itu. Dia orang bawa dakwah agama dia orang juga. 400 tahun. Tanah Melayu kita ini tetap teguh disebabkan oleh
jasa ulama-ulama yang mengajar sifat 20. Sedar diri sikit. Kan? Jadi bab ni dia tegas sikit, bukan marah tak. Dia tegas, bukan garang tak. Sedar diri sikit. Ini tidak meremehkan, merendahkan pengajian sifat 20. Ya Allah, apa yang tak relevannya? Sehingga teguh akidah umat Islam di tanah Melayu. Jasanya tu. Ya, baik. Tu nak kena faham. Termohon pada Allah Ta'ala agar pengajian ini kembali mekar, subuh kembali. Ya, tidak lagi dipandang sepi. Kod mana pun ini kita mengaji tentang Tuhan. Ini dah ngaji sibuk nak tuntut ilmu cari hantu. Orang suruh cari Tuhan, cari hantu. Cari hantu tak apa pula. Ini Tuhan bukan hantu. Kita ni nak mengenal Allah Ta'ala, mengenal Tuhan. Cari hantu boleh sesat. Ini cari Tuhan, mengenal Allah Ta'ala, Tuhan pencipta. Baik. Perhatian. Sambung situ. Melalui hukum akal, wajib, mustahil dan harus ini dapat menghasilkan pengenalan yang kukuh terhadap Tuhan. Yang dikatakan mengenali hukum-hukum akal terhadap Tuhan, bukannya mengenal hakikat diri Tuhan. Kita tak boleh nak kenal hakikat zat Allah Ta'ala itu, tidak. Kita boleh kenal itu, hukum-hukum itu adalah mengenal sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat Allah Ta'ala itu. Hakikat zat dirinya itu tidak ada siapa yang tahu. Kita mengenal Allah Ta'ala itu kerana menceritakan tentang sifat-sifatnya yang maha sempurna. Itu kita kenal Allah Ta'ala itu melalui sifat-sifat Allah Ta'ala. Sama ada sifat dirinya Allah ataupun sifat perbuatannya Allah. Sifat perbuatannya Allah Ta'ala itu terletak di dalam Asma'ul Husna yang 99. Itu sifat perbuatan. Allah Ta'ala itu maha pengasih, penyayang, pemilik tiap-tiap sesuatu, maha kaya, maha menghidupkan, maha mematikan. Itu Asma'ul Husna. Adapun sifat diri, sifat zat, inilah yang kita belajar itu. Allah Ta'ala itu wujud. Wujud yang mana? Wujud yang sedia kala. Sedia kala, yang kekal, yang tidak menyerupai sesuatu, yang berdiri dengan sendirinya, yang esa dia itu, yang maha kuasa, yang berkuasa, yang berkehendak, yang mengetahui, yang maha hidup, yang maha mendengar, yang maha melihat, yang berkata-kata. Itu sifat diri Allah Ta'ala. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Semuanya itu ada dalilnya. Semua dalil daripada Al-Quran. Mana yang kata bukan daripada Al-Quran tu? Siapa? Hanya golongan itu je. Golongan yang tak semenggah tu. Ada je menyebutnya. Orang berzikir boleh sesat kan ya. Susah tu. Orang tahlil pun sesat, orang zikir sesat, sambut maulud sesat. Habis
Itu ciri-ciri yang kita tak tuduh siapa-siapa, tapi yang mengganggu, yang bawa isu siapa lagi? Yang bawa isu tahlil bid'ah, yang bawa isu kunut subuh dekat sini pun dia pertikaikan. Ini yang bawa isu. Kita tak ada masalah. Ada kita pertikai mamak Pakistan yang semayang kat sini, ada. Kita kata bid'ah ni tak ada. Pasal kita tahu Pakistan ke India ke mazhab Hanafi. Jadi kita tak bertikai pun. Dia semayang subuh tak ada kunut, tak ada pula kita kata bid'ah ke apa, tak ada. Tak ada pula kita bertikai tak sah orang Pakistan semayang, tak ada. Pasal kita faham daripada dulu lagi sampai sekarang, kita faham, automatik faham, tak belajar pun kita faham. Kita tak bertikai pun. Mazhab dia, mazhab Hanafi, tak ada masalah. Dia semayang cara dia lah. Tapi masalahnya orang yang duduk kat Malaysia ni pertikaikan pula amalan orang Malaysia. Ini masalah. Contoh jadi kita bukan nak tuduh siapa-siapa, tapi memang berpunca daripada itu. Dia orang yang bertikaikan. Tahlil, tahun bila start pertikaikan tentang orang buat tahlil? Baru lagi, baru 60-70 tahun. Tanah Melayu ni Islam bukan baru 100 tahun. Faham? Jadi yang bawa ini, yang mempertikaikan ini, apabila kita menjawab balik, ulama menjawab balik, jadi macam-macam lah. Tapi ramai juga pengikutnya, peminatnya itu, sampai dia tuduhnya kita ni tidak ikut Quran dan As-Sunnah. Oi, baru lagi tanah Melayu ni baru betul Islam. Sebelum tahun 50-an semuanya Islam tak betul, sesat belaka. Kan? Jadi perkara ini perlu diperjelaskan, perkara ini perlu diperbetulkan. Jadi masalah dia jadi kanser dalam masyarakat. Bahaya, virus. Sebab tu kita kena kembali balik, mendaulatkan kembali pengajian fardu ain, sifat 20, pengajian fiqh, pengajian tasawuf. Kalau tidak habis anak-anak muda kita yang mudah sangat terpedaya, yang mudah sangat terpengaruh dengan fahaman-fahaman yang tidak selari dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Cukuplah kita mengaji ini, yakinlah bahawa Asy'ariyah Maturidiyah ini adalah akidah Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada lagi pertikaian bab itu. Kerana ulama-ulama yang mendokong semuanya adalah ulama-ulama yang mu'tabar, yang diperakui. Kalau kita tengok Salahuddin Al-Ayyubi, yang menawan kota Damsyik pun membawa cara pengajian akidahnya itu Asy'ariyah, yang disokong oleh ulama pada zaman itu, Syekh Nuruddin Az-Zanki. Itu semua pendukung-pendukung, itu semua pahlawan-pahlawan Islam itu. Akidah mereka itu jelas daripada Al-Quran dan As-Sunnah, Asy'ariyah maupun Maturidiyah. Jadi memang kita kena selalu ulang-ulangkan, kena selalu tegaskan perkara ini. Sebab kita tengok semakin lama semakin naik tocang dia orang ni. Jadi semakin keliru masyarakat. Jadi ingatlah sejarah. Sebab itu Syekh Daud Fatani berpesan, ada dalam kitabnya itu berpesan kepada, ingatlah wahai orang Melayu, ingatlah, kenanglah sejarah pahlawan-pahlawan kita dahulu yang mempertahankan
akidah, ya, di tanah Melayu ni. Terselamat kita daripada akidah penjajah dengan mengaji akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu tak boleh nak sangkal lagi dah. Ya, baik. Suara pun kuat sangat, tekak kering, minum sikit lah. Ada soalan? Bismillah. Baik, siapa ada soalan nak bertanya? Ya, silakan. Kita nak sebut sebagai satu ancaman itu tidaklah sangat. Dia bukan satu bentuk ancaman. Ancaman ni perkara yang mengganggu gugat sesuatu perkara itu, yang boleh meruntuhkan. Itu ya kita kata ancaman. Tapi kita sekadar sebut kekacauan lah. Sebab dia bukan satu perkara yang ancaman yang sangat-sangat besar, tidak. Tapi satu bentuk gangguan, kekacauan, ya? Tapi walaupun terganggu jugalah, kacau jugalah, ya? Walaupun kita tak katakan satu ancaman, kerana 90% umat Islam ataupun 80% umat Islam atas dunia ni adalah akidahnya itu masih lagi Asy'ariyah dan Maturidiyah. 20% atau 15% akidah umat Islam itu bercampurlah dengan Al-Daballimunya, dengan Syiahnya, dengan Mu'tazilahnya, dengan Khawarijnya, dan juga fahaman-fahaman kecil-kecil yang lain, ya. Tapi fahaman ini masih lagi utuh. Cumanya kita ambil skop negara kita lah. Negara kita ada faham yang mengganggu, yang mengelirukan masyarakat, ya. Contohnya macam Syiah. Syiah ni jelas. Syiah ni memang jelas dia punya, orang kata apa, kesesatannya itu jelas, pasal nampak sangat, ya. Tapi tu pun ada orang ikut lagi, ya. Sesat, Syiah yang sesat itu pun masih lagi ada orang ikut. Tak payah cerita Syiah lah, ya. Dulu-dulu yang terbaru Sihab pun ada orang ikut. Jelas pun dah sesatnya, mengarut sangat, ya. Tuhan tu Muhammad tu Tuhan, tak mana satu tak tahu, ya. Itu pun ada orang ikut. Yang dah pergi menghadap Allah Ta'ala pun ada orang ikut. Contoh ayah Fin, ya. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan dosa, ya. Itu pun ada orang ikut faham-faham yang sesat, ya. Jadi macam W ni, dia macam mana, saya selalu bagi contoh macam Mas Zulian lah. Mas Zulian kalau pergi pajak gadai tak laku. Tapi kalau pakai tu, Datin Seri pakai, orang kata Mas 916, tak pun Mas 999. Pasal yang pakainya itu orang berada, walaupun Zulian. Faham tak? Ya, walaupun, ya, Mas Zulian nampak macam betul, ya. Tapi hakikatnya bukan emas asli, bukan emas yang boleh dipajak gadai, tidak ada harga. Luarnya nampak salut emas, hakikatnya bukan emas betul. Jadi faham W tu begitulah. Luarnya nampak macam emas betul, tapi dalamnya itu tak betul. Luarnya itu nampak, zahirnya itu Quran, sunnah, hadis, tapi faham dia tentang Quran, hadis itu banyaknya lari salah daripada mengikut faham yang sebenar.
nampak luar. Macam tadilah kita beritahu, nampak emas Zulian dengan emas 916 nampak sama ke nampak beza? Nampak sama. Ya, tapi bila korek dalam tu, kita kikis itu, baru tahu mana yang asli, mana yang tidak. Begitulah faham yang ada sekarang. Ya, sebab itu emas 916 takkan tergugat dengan adanya lambakan emas Zulian. Faham? Ya, tak tergugat pun. Cumanya kita nak bagi tahulah. Ya, yang itu Zulian. Yang ini 916 atau 999 contoh. Jadi faham itu nampaknya macam ya, tapi tidak. Ya, ialah dia nak bagi tahu dia tu betul. Ya, jadi sebab itu kita kena kembali balik kepada jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang sahih, yang betul, mengikut jalan yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi jalan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, siapa pembawanya? Warisnya lah Nabi, iaitu ulama. Jadi ulama, majoriti ulama yang kita tahu dari sudut akidahnya itu selepas kurun yang keempat adalah Asy'ariyah ataupun Maturidiyah. Itu tak boleh kita nak sangka. Sebut nama ulama besar mana? Imam Nawawi, Imam Ghazali, Imam Ibn Hajar, Imam Baihaqi, imam-imam ni semuanya kalau kita tengok sejarah mereka itu, akidah mereka itu sama ada Asy'ariyah ataupun Maturidiyah. Kalau di masalah fiqahnya itu, kalau mazhabnya mazhab Syafi'i, memang semuanya adalah Asy'ariyah. Kalau mazhab Hanafi, hampir kesemuanya adalah Maturidiyah. Kalau Maliki pun hampir kesemuanya adalah Asy'ariyah. Kalau Hambali ada yang Asy'ariyah, ada yang Maturidiyah, ada yang kata mazhab Athari, iaitu mazhab peninggalan salaf. Ya, itu. Tapi kena cek balik, tengoklah betul tidak betul lah. Sebab ada Hanabilah yang terpesong. Ada Hanabilah yang terpesong. Ada yang Hanabilah yang betul-betul ikut Imam Ahmad Ibn Hanbal pun ada juga. Yang terpesong itu mereka kata mereka adalah mazhab Hambali, tapi bila periksa betul-betul tak sama akidah mereka itu dengan akidah Imam Ahmad. Itu panjanglah pula maklumatnya itu. Jadi menjawab ke tidak soalan tadi? Boleh. Ada soalan lain? Ya. Sudah. Nak kena tanya dia lah. Itu faham dia sendirilah kot. Jadi itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mereka mungkin, tapi kita bukan serkap jarang, tidak kemungkinan sahaja, bukan serkap jarang. Mungkin tidak ada minat. Yang pertama lah, tidak ada minat. Yang kedua, tidak ada kesedaran betapa pentingnya pengajian akidah. Yang ketiga, terlalu taksub pada kumpulan mereka.
Ya, jadi sebab itulah dia jadi begitu. Apabila memandang orang lain itu tidak seperti dia, maka dia akan ada sedikit pandang rendah lah. Jadi sebab tu dia tak join sangat. Dia dengan grup-grup dia aja. Sedangkan menuntut ilmu itu adalah wajib. Ya, bagi mereka wallahu alam lah. Kau saya sangka buruk pula. Tapi hin itu adalah. Tapi nak sebut jelas itu tidaklah. Nanti kan ada yang terasa, yang salah tidak. Ya, pada sebahagian kumpulan itu begitu. Tapi kalau waktu dia pula yang duduk depan, kita dengar tak apa. Ya, tapi bila kita duduk depan, dia tak dengar. Ya, tapi bila dia duduk depan, kita kena dengar. Kita pun tak ada masalah nak dengar pun. Sebab kita memandang apa yang disampaikannya itu pun kalam Nabi juga. Apa yang disampaikannya itu pun ilmu juga. Sepatutnya kita kena ada rasa hormat menghormati. Dan kita kena tahu mana yang lebih tinggi tahap ilmunya itu yang perlu diutamakan. Ya, sebab itu bagi tahu tadi, bukan solat dulu, tapi tauhid dulu yang diperjuangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau pengajian tauhid tak nak ambil cakna, sekadar nak kata solat je, bukan tak boleh, boleh. Solat memang orang dah tahu maklum wajib. Siapa yang tinggal solat berdosa. Berjemaah itu besar pahala. Itu semua dah maklum. Tapi apabila tauhid ni tak ambil berat, ini akan efek solat kita, akan efek amal kita, akan efek semua. Mana yang lebih berat? Mana yang lebih penting? Itu dah terlebih dah hin tu. Cukuplah sekadar situ. Baik. Ada soalan lain? Kalau ada yang terasa ke apa, saya minta maaf. Tak ada niat apa pun. Mana okey, alhamdulillah, insya-Allah. Jangan kata saya hentam sana sini pula, tidak. Ya, lagi satu yang saya nak sebutlah, terpanggillah untuk sebut viral tentang apa, zikir apa semua tu kan. Cuma kita nak kena maklum lah, ya, bab zikir. Yang pertama, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah, ingatlah Allah Ta'ala itu dengan sebanyak-banyaknya. Dalam ayat yang lainnya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya, mereka yang mengingati Allah Ta'ala itu dalam keadaan mereka itu berdiri, duduk ataupun baring. Ini dalil umum berzikir. Ya, jadi zikir itu sebut nama Allah, ataupun nama Nabi, ataupun nama apa sahaja yang tidak lari daripada landasan. Ya, asal kita sebut nama Allah Ta'ala, tak kira lah ya Hayyu, ya Qayyum, ya Allahu, ya Allah, tak kira lah. Ya, ya Haq, tak ada masalah. Ya Hayyu, ya Qayyum, ya Qahhar, ya Allah ke, la ilaha illallah ke, itu semua adalah zikrullah, bawa kepada zikir, mengingat kepada Allah Ta'ala. Jadi berzikir itu tidak ada masalah. Ya, di mana nak berzikir pun tak ada masalah, kecuali tempat yang tidak boleh berzikir dalam tandas. Tak boleh lah zikir dalam tandas, tak boleh lah. Siapa kata boleh zikir dalam tandas? Ya,
Berzikir kat dalam surau, dalam masjid, dalam shopping mall, apa semua itu tidak ada masalah. Berzikirlah. Ya, asalkan zikir kita itu manfaatnya adalah kepada orang yang berzikir itu, manfaatnya dia ingat akan Allah Ta'ala. Sampailah natijahnya itu. Natijah zikir itu dia ingat pada Allah Ta'ala. Sebutannya itu boleh pahala, ingatannya itu boleh pahala. Yang tak boleh jika ada majlis zikir bercampur dengan maksiat. Hari ni kita berzikir, Pak Haji selang duduk dengan Mak Haji je. Selang tengah perempuan lelaki. Itu ya maksiat. Ataupun tengah-tengah zikir ada perempuan menari tengah-tengah, maksiat. Haram. Ya, itu boleh jatuh kufur kalau memang niat mempermain-mainkan hukum Allah Ta'ala. Tapi kalau berzikir itu, ya, contohnya berzikir kuat ke, berzikir perlahan ke, ya, iaitu berzikir sebut nama Allah Ta'ala, maksiat ke, ibadat. Jadi berzikir, ya, ibadat. Baik, berzikir itu ibadat. Para sahabat dalam satu riwayat ada yang mengatakan bahawa para sahabat berzikir seperti pokok yang ditiup angin. Hadis itu paling tinggi pun tak jatuh sampai dhaif. Boleh periksa hadis tersebut. Ya, jadi riwayat mengatakan bahawa para sahabat berzikir seperti pokok ditiup angin. Jadi zikir angin, kita tak boleh nak klasifikasikan angin tu angin sepoi-sepoi bahasa ke, angin macam kuat kipas ni ke, angin kuat ke, kita tak tahu. Tidak dijelaskan, tapi angin. Jadi bila sebut angin, ada yang ini angin perlahan lah. Ada yang ini angin kuat lah tu. Asal angin maknanya pokok, kalau angin kuat, kuatlah goyangnya. Kalau angin perlahan, perlahanlah goyangnya. Ya, kalau Haji berzikir perlahan je gerak. Ini angin perlahan lah ni. Haji berzikir laju. Ini angin kuat lah itu. Jadi sebab bergerak tadi, berzikir ibadat, sebabkan Haji bergerak, jadi maksiat. Boleh? Terus hukum begitu. Ambil mana hukum? Orang berzikir bergerak jadi maksiat. Hukum mana ambil? Takkan boleh berubah. Zikir yang ibadat tadi tu disebabkan hanya beberapa pergerakan. Dia melompat ke? Ya, dia tak kisahlah. Dengan sebab dia bergerak itu terus bertukar jadi maksiat. Yalah, sebab dia kata sesat. Sesat maksiat lah, salah lah. Ada faham? Ya, kena pula kalau di makam ke kubur tak ada masalah. Sedangkan hukum asal sama je macam membaca Al-Quran di kubur. Kita baca Quran di kubur. Kalau ikut mazhab, semuanya harus tak ada masalah. Baca Quran ke di kubur tak ada masalah. Ya, jadi berzikir pun adalah menyebut perkataan yang baik. Al-Quran itu perkataan yang baik, berzikir itu perkataan yang baik. Jadi kedua-duanya hukumnya adalah harus. Kod mana pula sesatnya? Sebab bergerak jadi sesat. Kacau. Terpulanglah Pak Haji berjoging pagi-pagi. Zikir la ilaha illallah sambil berjoging. Sesat dah Pak Haji. Lah pula. Itu tak faham, payahlah tu. Jadi orang awam, ini sesat lah. Yang orang awam ni pula boleh percaya pula. Jadi perkara ini perlu diperjelaskan. Ini bab hukum. Bila bab hukum fiqh terus jadi akidah. Pelik. Hukum fiqhnya harus berzikir walaupun bergerak badan tak ada masalah. Janji tidak bercampur dengan perkara yang maksiat.
pergerakan badan itu maksiat ke? Sudahlah, senang je. Jadi benda itu nak kena betul-betul, ya, jelas. Sebagai doa lah waktu di makam Nabi, dia mengangkat doa lah depan makam Nabi, tapi mereka ni pun dia dihalau lah. Kata kalau nak doa tu dengan menghadap kiblat. Apa fahaman orang ni sebenarnya yang kawan kesunatan ni? Jadi itu fahaman asal lagi dia orang begitu, ya. Jadi menghadap kiblat itu sekiranya kita berada pada tempat yang biasa, jadi sunat kita menghadap kiblat ketika berdoa. Namun di hadapan makam Nabi, ya, sunat kita menghadap kerana faham kita itu pada firman Allah Ta'ala, jangan kamu sangka mereka yang syahid fi sabilillah itu mati, bal ahya'un 'indallah, bahkan mereka itu hidup di sisi Allah Ta'ala. Ini kan pula itu yang syahid, syuhada, ini kan pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi adabnya itu seolah-olahnya kita sedang berhadap dengan Nabi yang seolah-olahnya hidup. Takkan kita nak membelakangi. Sebab itu Imam Malik, beradabnya Imam Malik apabila nak masuk kepada makam Nabi SAW, dia buka sepatunya, buka kasutnya, nak berjalan dan berdoa menghadap Nabi SAW. Anda menghadap kepada Nabi itu adalah penghormatan kita. Tidak salah, bukannya berdosa bila kita berdoa tak menghadap kiblat. Menjadi hal juga. Adakah berdosa kalau berdoa tak menghadap kiblat? Dosa? Tak, hukumnya sunat. Apa itu sunat? Sunat itu buat boleh pahala, tinggal tak boleh pahala. Itu maksud sunat. Jadi menghadap kiblat adalah sunnah. Cuma apabila di hadapan Nabi SAW, majoriti ulama mengatakan sebaiknya beradab kita menghadap Nabi SAW. Seolah-olahnya Nabi itu hidup, seolah-olah. Sebab berdasarkan firman Allah Ta'ala tadi, ya, mereka yang syahid fi sabilillah, jangan kamu sangka mereka itu mati, bal ahya'un 'indallah. Allah Ta'ala kata itu para syahid. Ini Masya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul khalqillah, sebaik-baik ciptaan Allah Ta'ala. Jadi tak ada masalah pun. Tapi kalau dah dia orang larang itu faham dia orang lah. Jadi kita pun lawan-lawan kan dia ambil kita bercampak keluar ni payah juga. Tak apalah, ikut je lah. Kan? Semoga Allah Ta'ala berikan mereka itu ilmu yang jelas, yang benar, ya. Baik. Macam-macam. Ada soalan lain? Pukul 9 lah. Tunggu isyak dah ni. Nanti ada pula lah orang yang kongsi video. Tengok tu ada satu video tu, sepatutnya penceramah ini hormat waktu isyak apa semua. Sudah dah. Ini orang tak mengaji lagu tu lah. Bahkan ada hadis tu, ya, selalu Nabi SAW melambatkan isyak jika ada urusan. Dia pula dihuraikan lagi oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Ghazali, tentang sekiranya ada kelas mengaji fardu ain, boleh, tak ada masalah dilewatkan isyak. Tapi sesiapa yang ada urusan tak ada masalah. Boleh nak semayang dulu, tapi kalau nak tunggu 27 tu, tunggulah. Kalau rasa tak boleh nak tunggu, tak ada masalah, tak ada siapa marah pun, ya. Tapi tak adalah sampai pukul 10. Kalau sampai pukul 10 memang tak ada dah depan ni, habislah, ya. Sikit-sikit tu 10 minit, 15 minit tu Allah.
Bukannya kuliah kita tiap-tiap hari. Kalau tiap-tiap hari saya mengajar 20 minit je, cukuplah. Ini sebulan 2 kali, itu kadang-kadang tak ada, kadang-kadang ada. Faham? Lebih sikit je pun. Kalau tiap-tiap hari lain, 20 minit cukuplah. Sebulan dah berapa? Ini sebulan 2 jam je. Allah, itu pun kecoh. Contoh dah. Ada orang kongsi video tu, lepas tu ada pula yang menyokongnya. Tu je. Macam-macam. Tak tahu. Sepanjang duduk dengar ilmu, sepanjang itulah didoakan oleh para malaikat. Duduk dalam majlis ilmu sentiasa dinaungi oleh para malaikat. Pahala pun besar banyak. Baik, insya-Allah, mudah-mudahan tu je lah perkongsian kita hari ni. Tak maaflah ya, terlebih masa apa semua. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وحفظ المرسلين. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه الكرام ومشايخنا الفاتحة.